Untuk raya kali ni, abang nak order tak nanas berapa balang? Oh, tak nanas tak nanas. Sebelum tu kita tengok dulu kita punya Ramadan. Ada tak? Ada power tak? Still ada tu macam mana? Ni maknanya Ramadan tu memberi kesan lah kepada kita kan. Bukan sekadar puasa, tapi ada kesan pada diri kita, pada jiwa kita, pada keluarga kita kan. Tengok balik. Kalau kata yelah, kita berpuasa ni bukan hanya menahan diri dari lapar dan dahaga kan. Tapi ada orang maknanya nak membina iman tu bukan senang. Tapi macam mana kita nak beritahu kata Ramadan tu adalah peluang untuk dia mengoptimalkan. Betul-betul jadikan iman dia masa ni lah peluang untuk dia naik kan. Okey, jadi kalau kita tengok berpuasa ni, kalau kita banyak membaca, kita akan faham bahawa puasa ni adalah ibadah yang sir, ibadah yang rahsia. Kenapa ibadah rahsia? Sebab ibadah puasa ni adalah salah satunya ibadah yang Allah saja yang mampu menilai prestasi ataupun kualiti ibadah puasa kita. Ibadah lain tak ada? Okey, cuba kita bandingkan. Lihat saja seperti ibadah solat, kan, ibadah zakat, ibadah haji, segala-galanya, ketiga-tiga jenis ibadah ni kita boleh nampak orang tu solat, kita nampak orang tu keluarkan duit untuk zakat, boleh nampak orang tu pergi haji. Tapi berpuasa ni kita tak nampak dia puasa, melainkan orang tu akan cerita, oh hari ni aku puasa kan. Dia cerita dah dia puasa, hilang keikhlasan dia. Ataupun kalau dia ni orang yang alim, orang tanya dia, puasa tak? Kita segan nak kata kita tak puasa. Padahal kita pun tak puasa pun. Kita ada cenderung nak kata alhamdulillah puasa kan? Tapi sebenarnya kita tak puasa. Jadi kita puasa atau tidak, Allah saja yang akan menilai. Dan kalau kita berpuasa pun, Allah juga yang akan menilai bagaimana kualiti kita berpuasa. Sebagaimana dalam satu hadis qudsi Allah kata, setiap amalan anak Adam adalah untuk diri mereka sendiri, melainkan puasa. Illa saum kan, kecuali berpuasa. Sesungguhnya puasa tu adalah untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Allah yang akan membalas orang yang orang yang berpuasa dengan pembalasan yang sebaik-baiknya, insya-Allah. Jadi kalau kata nak optimalkan daripada bandingkan dengan ibadah-ibadah lain, puasa yang paling awesome sekali lah. Yalah, yang paling baik sekali. Jadi kalau kita tengok yang kedua ni, yang pertama tadi adalah bagaimana seorang mukmin tu dia boleh mampu mengawal diri dia, mengawal keimanan dia kan, maknanya menjaga keikhlasan dia berpuasa. Kalau tengok aspek yang kedua adalah bagaimana berpuasa ni untuk kita ukur sama ada power ataupun tidak power puasa kita ni, adakah puasa tu mampu mendidik kita ni supaya cintakan akhirat kan. Iaitu kita bila berpuasa kita sanggup meninggalkan benda yang kita suka dan benda yang sebenarnya boleh kita lakukan setiap hari. Seperti apa? Seperti makan, minum kan, bergelak ketawa kita boleh buat setiap hari kan. Kita boleh bergaul dengan kawan-kawan kita dan sebagainya. Tapi kita bila bulan puasa ni kita sanggup untuk menghentikan ataupun mengurangkan kan perbuatan-perbuatan yang kita mampu buat kerana kita ingin mencapai sesuatu yang lebih hebat lagi, mendidik jiwa kita supaya cintakan pada akhirat. Ya, kan? Kalau orang perempuan tu sebulan dia boleh pula bercuti daripada mengumpat ke mengaji kan. Jadi kalau boleh kita nak teruskan lah kan, biar Ramadan tu yang betul-betul ada tu bukan hanya bulan tu je bercuti, tapi sebelum-bolehnya kekal sampai bulan-bulan akan datang. Ya, betul. Kalau kita tengok dalam Quran pun Allah menyatakan membahasakan nikmat di dunia tu bukan nikmat, tetapi diistilahkan sebagai mata' kan. Mata' ni maknanya adalah sesuatu yang sedap, sesuatu yang cantik, sesuatu yang hebat, tetapi dia semakin lama semakin berkurangan kecantikannya, kehebatannya dan kekenyangannya. Jadi kalau contohnya kalau kita makan kita kenyang, lama-lama kita lapar. Kalau kita ada isteri yang cantik, lama-lama dia semakin tua kan. Kalau kita ada rumah besar, lama-lama rumah tu jadi usang. Tetapi kalau kita mengejar akhirat, kita mengejar syurga, mengejar pahala, kita akan masuk syurga, di mana syurga tu adalah tempat yang takkan cacat, takkan tua, takkan lapar, takkan hilang kecantikannya dan akan kekal selamanya. Dan itulah yang ingin kita capai, satu keadaan jiwa yang kita nak capai, di mana kekalnya nikmat di dalam syurga tersebut. Jadi kalau boleh kita ni naklah Ramadan kita tu menyebabkan kita bertambah bersyukur, bertambah lagi ingat tentang akhirat dan lebih cinta dan dekatnya kita dengan Allah. Agaknya kita dapat ke Ramadan ni? InsyaAllah. Cuma kita kena ingat satu perkara lagi, yang ketiganya adalah Ramadan juga mengajar kita supaya hidup bermasyarakat
kan. Jadi Ramadan ni bukan sekadar mengajar kita sendiri-sendiri menahan lapar dahaga, tapi mengajar kita bagaimana kita sensitif pada keadaan masyarakat, kan, ataupun dalam bahasa Arab ni sebut sebagai hasasiyah ijtimaiyah, kan. Kita sensitif dengan masyarakat kita. Contohnya kalau sebelum Ramadan kita ni jarang jumpa orang masjid, kan. Jadi ketika Ramadan ni lah kita datang masjid, kita buka puasa beramai-ramai, kita tadarus Quran bersama-sama, kita duduk dalam majlis tazkirah, majlis ilmu, kita ziarah kaum kerabat, kita saling ingat-ingatkan dan sebagainya. Dan insya-Allah bukan sekadar kita yang baik, tapi masyarakat juga sama-sama terbina dan juga terkesan dengan Ramadan yang mereka lalui bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Okeylah, malam ni kita nak pergi masjid mana pula? Malam ni kita pergi masjid wilayah. Sebab sejuk ada aircon. Jangan lupa